Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria di samping keluarga. Hari ini merupakan hari pertama sesi PDPR untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi ada beberapa perkara yang akan saya terangkan kepada awak semua sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, yang pertama sekali saya akan terangkan buku yang akan digunakan untuk proses PDPR kita lah. Yang pertama ialah buku tulis yang berwarna biru. Buku tu saya nak murid-murid tulis BM1 dalam kurungan tata bahasa. Boleh? Buku yang kedua pula yang akan saya gunakan ialah buku BM2 dalam kurungan kefahaman. Buku ni sama macam buku BM1, iaitu buku tulis yang berwarna biru. Buku yang ketiga pula ialah buku penulisan. Buku ni awak tulis BM3 dalam kurungan karangan. Buku ni kita akan gunakan buku penulisan yang panjang. Boleh? Buku yang terakhir pula ialah buku tulis yang berwarna hijau. Buku ini ialah buku yang bergaris 4. Kita akan gunakan untuk tulisan jawi dan tulisan berangkai. Murid boleh tulis BM4 dekat situ. Diharapkan semua murid dapat fahamlah apa yang saya bagi tahu awak. Jadi dalam tempoh PKP ni kita akan lakukan PDPR di rumah. Dan semasa PDPR ni ada beberapa medium yang akan saya gunakan. Yang pertama ialah YouTube. Yang kedua saya akan gunakan Google Meet. Yang ni bergantung kepada keadaan. Dan yang ketiga, saya akan wajibkan penggunaan buku teks supaya kita akan mengikut sukatan yang betul lah. Boleh? Seterusnya, saya akan gunakan buku latihan dan buku tulis. Jadi jika ada murid-murid yang masih belum dapat membeli buku tulis, jadi bolehlah guna kertas kosong. Dan kemudian bila dah ada buku nanti, tampalkan latihan-latihan tersebut di dalam buku tulis yang dah dibeli. Boleh? Baiklah murid-murid, cikgu harapkan semua murid 4 kreatif dapat mengikuti proses PDPR dengan baiklah. Jika ada masalah atau jika ada kekangan tidak dapat mengikuti proses PDPR, sila maklumkan kepada saya. Sekian saja. Terima kasih dan selamat belajar. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita yang pertama. Jadi untuk sesi pembelajaran yang pertama, saya akan perkenalkan dahulu buku teks yang kita gunakan ni. Murid-murid, ini merupakan buku teks yang akan digunakan untuk semua murid tahun 4 2021. Diharapkan tak ada yang silap dapat buku atau silap beli buku. Sebab ada buku bahasa Melayu yang lama dan mungkin ada yang tersilap beli ke. Murid-murid, sekarang kita tengok isi kandungan buku teks Bahasa Melayu untuk tahun 2021 lah yang awak semua akan gunakan. Dalam buku teks ni ada 9 tema yang akan kita pelajari. Bermula dengan tema pertama iaitu kemasyarakatan. Jadi murid-murid boleh tengok sendiri
Ada 9 tema tersebut dalam buku teks masing-masing lah. Baiklah, dalam buku teks ini juga akan diterapkan dengan peta bulatan, peta buih, peta alih, dan banyak lagi peta yang kita akan gunakan lah dalam sesi pembelajaran kita. Jadi peta-peta tu semua murid-murid dah pernah buat kan masa tahun 3 dahulu. Jadi saya rasa tak ada masalah. Jadi dalam buku teks ni kita akan belajar 3 kemahiran yang penting. Yang pertama ialah mendengar dan bertutur. Yang kedua kita akan belajar membaca. Dan yang ketiga kita akan belajar menulis. Untuk tahun 4 ni kita akan belajar tulisan Jawi yang baru diperkenalkan. Kemudian ada beberapa aspek yang akan kita belajar seperti aspek tata bahasa, seni bahasa. Dalam buku teks ni juga ada beberapa watak yang akan membantu kita dalam proses pembelajaran lah. Antaranya ialah Hadif, Cik Wan, Cikgu Rizal dan sebagainya. Murid-murid boleh tengok watak-watak yang ada dalam pendahuluan tu, dan berkenalan dengan mereka lah. Sekarang kita teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama. Boleh buka muka surat 1. Dekat atas tu ada tulis tema 1. Tajuk kemasyarakatan. Dan dalam tu ada 3 gambar yang menunjukkan aktiviti kemasyarakatan. Yang pertama kita boleh tengok aktiviti berkebun. Yang kedua boleh tengok situasi di lapangan terbang. Dan yang ketiga ialah aktiviti di sekolah. Murid-murid, sekarang lihat pada halaman 2. Pada halaman 2, kita akan belajar unit 1 yang bertajuk Jiran Tetangga. Dalam halaman ini, kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Aktiviti yang akan kita lakukan ialah mendengar dan menyebut maklumat yang diperlukan. Saya akan bacakan perbualan di dalam situasi 1. Cuba murid-murid dengar dan perhatikan maklumat yang terdapat dalam perbualan di situasi 1. Salam perkenalan. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi oleh Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Selamat sejahtera. Saya Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Jun Seng. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sdn Berhad. Selamat sejahtera. Saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Murid-murid. Murid-murid dah dengar perbualan tadi kan? Cuba murid-murid gariskan maklumat yang murid-murid dapat pada perbualan tersebut. Boleh? Murid-murid, cuba lihat perbualan pada situasi yang kedua. Terdapat perbualan yang tidak lengkap yang perlu diisi dengan maklumat yang terdapat pada perbualan di situasi 1. Cuba murid-murid fikir dan lengkapkan perbualan tersebut menggunakan maklumat yang diperoleh daripada situasi 1. Boleh tak? Murid-murid, jom kita lengkapkan perbualan dalam situasi yang kedua menggunakan maklumat yang terdapat dalam situasi 1. Baik, dalam situasi yang kedua, Encik Husin bertanyakan kepada Hadif, adakah Hadif kenal akan jiran di sebelah rumah mereka?
Baik, jom kita lengkapkan sama-sama. Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Ya, saya kenal ayah. Beliau ialah Encik Gobi. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di SK Seri Pertiwi. Kemudian, adik Hadif bertanyakan kepada Encik Husin, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Encik Husin menjawab, jiran di sebelah rumah kita pula ialah Lim Jun Seng. Beliau merupakan seorang jurutera yang bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Okey, murid-murid dapat tak bagaimana cara nak pindahkan maklumat ke perbualan yang kedua? Okey murid-murid, kita lihat pula halaman yang ketiga. Dalam halaman ketiga, kita akan belajar kemahiran membaca. Aktiviti yang akan kita lakukan ialah membaca dan melengkapkan peta alih berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya. Jadi saya nak murid-murid ikut saya baca petikan tersebut. Boleh? Hari Keluarga Taman Impian. Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Wah, ramainya jiran kita yang hadir. Mesti seronok apabila kita menyertai acara seperti ini, kata Hadif. Betul Hadif, sambutan Hari Keluarga ini memang menyeronokkan. Selain itu, sambutan ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat, kata Encik Husin kepada anggota keluarganya. Ibu, mengapakah kita perlu hadir ke majlis seperti ini? Tanya Aina. Aina, Hadif dan Hajar, kita perlu hadir ke majlis seperti ini supaya dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat perpaduan akan dapat dipupuk. Seterusnya, kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Keharmonian negara kita akan terus terpelihara. Jelas Puan Nurul. Selepas mendaftar, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Bolehkah ayah? Tanya Hadif. Boleh, nanti kita ke sana bersama-sama. Jawab Encik Husin. Baiklah murid-murid dah baca kan petikan itu tadi? Murid-murid faham tak? Dalam petikan tersebut, ada beberapa aktiviti yang telah disebut oleh Hadif. Namun, ada satu aktiviti yang perlu murid-murid cari sebelum mereka mendaftar. Cuba murid-murid cari dan fikirkan, kemudian lengkapkan peta alir di bawah. Boleh? Baiklah murid-murid, untuk tugasan hari ini, murid-murid dikendaki melengkapkan peta alir tentang aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya pada sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Okey, saya nak murid-murid lukis peta alir dan lengkapkan dalam buku latihan BM2, buku kefahaman. Kemudian ambil gambar dan hantar kepada saya. Boleh? Baiklah murid-murid, saya rasa itu saja untuk hari ini. Murid-murid dah belajar bagaimana membaca, bertutur dan mendapatkan maklumat daripada perbualan. Okey? Saya harapkan semua video-video ini jelas dan murid-murid dapat faham bagaimana cara mendapatkan maklumat daripada sesuatu petikan atau perbualan. Okey, selamat belajar.